Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, ada 3 orang, tapi jangan risau. Kalau seorang pun cikgu akan tetap teruskan kelas kita. Okey, hari ini 2 hari bulan September 2021 untuk kelas matematik. Okey, hari ini mari kita tengok apa yang awak akan belajar ya. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru dalam topik masa iaitu operasi asas melibatkan masa. Operasi asas macam kita tahu, kita ada tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi hari ini operasi mana yang kita akan gunakan? Mari kita baca di bawah ni, menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak. Hari ini kita nak baca tambah dan tolak. Masa melibatkan pecahan jam dan minit. Tanpa dan dengan melibatkan penukaran. Penukaran ni macam biasalah, menukarkan daripada jam ke minit, minit ke jam, macam itulah. Okey, pecahan jam dan minit ni kita dah belajar pada pembelajaran yang lepas, macam 1/2 jam berapa minit. Kali ni kita nak gunakan pengetahuan lepas, kita nak buat dalam bentuk penambahan dan penolakan. Okay, mari kita tengok macam mana nak tambah dan tolak. Mari kita tengok slide seterusnya. Okey, ini adalah muka surat 141. Okey, tambah masa, jam dan minit. Okey, kita tengok, cikgu besarkan lagi. Okey, ini soalan yang pertama, yang nombor 1, 1A. Masa perjalanan di antara dua bandar ditunjukkan dalam gambar rajah di sebelah. Dia kata, soalan dia, hitung jumlah masa perjalanan daripada bandar P ke bandar S. Dia nak daripada bandar P ke bandar S. Jadi yang R tu awak tak perlu kira, yang 50 minit tu awak tak perlu kira. Jadinya dekat sini, ni ada pecahan. Pecahan ni, dua-dua ni ialah, Okey, dua-dua ni ialah jam. Awak kena perhatikan betul-betul. Kalau melibatkan unit masa, awak kena perhatikan betul-betul. Soalan dia nak apa? Okey, ini yang paling penting. Soalan nak jam. Kalau soalan nak jam, mesti tukarkan kepada jam. Okey, contoh kalau ini minit ya. Kalau salah satu atau daripada dua penambahan ni, dia ada minit, awak kena tukarkan kepada jam terlebih dahulu. Dekat sini kerja awak dah senang sebab dua-dua ni adalah jam. Dua-dua pecahan ini adalah jam. Jadi awak boleh terus buat seperti biasa. Okey? Okey, dekat sini dia ceraikan. Okey, sorry. Tadi ada masalah internet. Sekejap ya. Okey, cikgu kongsikan semula. Ini tadi kita dah baca.
Okey, cikgu sambung, tempat yang kita terputus tadi ya. Okey, cikgu bagi highlighter. Okey, dalam pecahan ini sebenarnya awak dah belajar ya. Ini awak dah belajar, cikgu cuma ulang semula untuk refresh semula ingatan awak. Okey, dalam pecahan, kita tak kisah nombor atas ni. Yang kita kena kisahkan ialah nombor di bawah ya. Nombor di bawah ini. Contoh 3 dan 6 ni. Kerana kita perlu, kalau kita nak menambah pecahan, nombor di bawah ni perlu sama. Dia kena sama. Okey, sama. Jadi dekat sini, situasinya dah berbeza. Sebab dekat sini 3, dekat sini 6. Dekat situ dah berbeza. Jadinya kita tak boleh buat penambahan terus menambah. Okey, kita tak boleh buat contohnya 1/3 tambah 1/6 kita buatkan jadi 2/9. Yang ni, ini adalah satu kerja yang salah sebab kita kena samakan di bawah dia. Jadi cara yang betul ialah dekat sini kita kena mahir dengan pendaraban ya. Okey, cikgu padam dulu. Padam. Okey, cikgu padam. Okey, dekat sini cara yang betul ialah kita perlu samakan pembawah dia. Nombor di bawah tu kita kena samakan dia. Okey, macam mana nak sama? Kita kena tengok dekat sini ya. Okey, antara dua nombor di bawah ya, di bawah, mana yang lebih besar? Okey, dekat sini, okey, dekat sini 6 adalah nombor yang lebih besar. Jadi, kita tengok yang nombor di kecil ni, nombor 3. Dalam sifar 3 ada tak 6? Berapa dah pintu yang kita boleh dapat 6? 2. Bagus. 2. Jadi, sebab itulah dekat sini kita darab 2. Darab 2. Objektif kita untuk pecahan, kita kena samakan dia punya bawah ya. Bila kita darab 2, 1 darab 2, dekat sini 2. 2/6. Ini daripada 1/3 tadi. Kemudian kita barulah kita tambahkan dengan 1/6. Dekat bawah ni dah sama, barulah kita boleh tambahkan dengan betul. 2 tambah 1, 3. Kalau pecahan, bawah ni 6 tambah 6 bukan 12. Dia tetap jadi 6. Okey, ini uniknya pecahan. Okey, bawah ni akan tetap sama. Sebab itulah kita kena samakan bawah dia. Okey, ada juga situasi pecahan macam ni ya. 1/3 tambah 1/4. Cikgu rasa awak pernah tengok soalan ni. Okey, 1/3 tambah 1/4. Nombor yang paling besar ialah 4. Nombor tapi dalam sifar 3 kita tak ada 4. Kita tak ada 4 ya. Jadi kalau tak ada nombor yang kecil ni, tak dalam sifar dia tak ada 4, kita darabkan dengan nombor di sebelah. Darab silang. 3 darab 4, 1 pun darab 4. Okey, dekat sini, dekat sebelah ni kita darabkan dengan 3. Ini namanya darab silang. Darab dengan 3. Kita terbalik-balikkan nombor tu. 3 darab 4, 4 darab 3. Okey, atas pun ikut nombor yang sama. Okey, ini sebab sifar 3 ni ataupun sifar yang nombor kecil ni dia tak ada untuk hasil pendaraban nombor yang besar. Dalam sifar 3 mana ada 4. Jadi sebab itulah kita terpaksa darabkan kedua-dua nombor. Macam ni, kalau yang dekat sebelah ni, yang cikgu bulatkan ni, 1/6 ni kita tak perlu buat apa-apa. Sebab bila kita dah darab dengan 3 dengan 2, nombor bawahnya sama. Jadi kita terus tambahkan bila kita dah darabkan 3 dengan 2. Dekat sini, dia dah tunjukkan dekat sini. 1/3 darab 2, 1 darab 2, 3 darab 2. Tambah 1 5/6. 1 5/6 ni dia ceraikan. 1 jam 5/6. Sebab dia adalah nombor bercampur. Contoh cikgu bagi situasi 5 3/7. Kita boleh ceraikan. Kita ceraikan dia jadi 5. Kita ceraikan dekat sini 3/7. Kita ceraikan. Ini contoh ya. Ini contoh. Okey, ini contoh macam mana nak ceraikan. Okey, nombor besar kita ceraikan daripada nombor pecahan. Macam 1 5/6 ni. 1 kita ceraikan, 5/6 tu kita ceraikan. Jadinya dekat sini kita terus tambah. Okey,
Pecahan tambah pecahan. Okey, pecahan tambah pecahan 2 tambah 5, 7. Dia jadi 7/6. Okey. 7/6. Awak kata, macam mana cikgu jadi 1/6? Sebenarnya dia melalui proses macam ni. Cikgu tunjukkan sebelah ni. Okey, 7/6 ni, 7/6, dia jadi 1/6. Alamak, macam mana cikgu boleh jadi 1/6? Okey, cikgu tunjukkan ya. 7/6 ni ialah pecahan tidak wajar. Maksud pecahan tak wajar tu ialah nombor di atas tu lebih besar daripada nombor di bawah. Jadinya kita nak tukarkan dia jadi pecahan yang wajar. Pecahan yang wajar ialah satu nombor di atas dia ialah kecil daripada nombor di bawah. Caranya 7/6, bukan 6/7 . 7/6. Okey, dalam sifir 6 tak ada 7. Tapi kurang daripada 7 ialah 6. 1/6, 6. Dan kita tolak. 7/6, 1. Dekat sini, cara dia ialah nombor dekat sini 1/6. Okey. 6 ni dekat bawah. Okey, 6 dekat bawah. 1 dekat atas. 1 jadi nombor besar. Okey. Sebab itulah dia jadi 1. Ikut teknik pusingan macam ni ya. Awak ikut teknik pusingan. Okey, contoh macam ni. 1 dia pusing ke arah lawan jam ya. Lawan jam. Ikut arah jam. Sorry. Jadi 1 ni yang pertama kita nampak 1. Cikgu tulis 1. Lepas tu kita nampak 1 lagi. Lepas tu kita per dengan 6. Sebab tu dekat sini jadi 1/6. Okey, lepas tu dia tambahkan dengan 1. Jadilah 2/1/6. Okey, ini macam pecahan biasa yang awak dah belajar sebelum ni. Okey. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang pecahan. Sebab cikgu tahu topik pecahan ni ramai yang tak kuasai. Okey. Sebab dia agak mengelirukan. Okey, tak apa, nanti satu masa nanti kita ambil satu waktu matematik untuk belajar tentang pecahan ya. Kita belajar tentang pecahan untuk refresh mula pengetahuan kita tentang pecahan. Okey, kita tengok soalan nombor 2, soalan B ya. Soalan 1, B. Hitung jumlah masa perjalanan dalam minit dari bandar P ke bandar R. Okey. Tadi situasi dia nak jam ke jam kan? Kali ni dia nak minit. Tapi masalahnya dekat sini kita ada jam, kita ada minit. Dekat situ ada dua unit yang berbeza. Unit jam dan unit minit. Jadi dekat sini soalannya kita kena tengok soalan ya. Paling penting kita kena tengok soalan nak apa. Soalan nak kita tukarkan dia dalam minit. Jadinya dekat sini apa-apa unit yang melibatkan selain minit kita kena tukar jadi minit. Okey, contoh 5 minit ni kita tak perlu buat apa-apa sebab dia memang minit. Dekat 1/3 jam ni yang kita kena tukarkan kepada minit. Okey, sebab jam dia nak dalam bentuk minit. Jadi semua dekat sini kena jadi minit. 1/3 jam ni kita tukarkan menjadi minit Tukarkan menjadi minit. Okey, macam cikgu dah pernah cakap sebelum-sebelum ni, jam nak tukar kepada minit, darab 60 darab 60. Kalau hari nak tukar kepada jam, siapa ingat? Hari nak tukar kepada jam kena darab berapa? Hari nak tukar kepada jam. Siapa ingat? 24. Okey, 24 24. Okey, bagus. Naimi. Sekejap. Okey, kita darabkan dengan 24. Okey. Okey, jadi kalau jam nak tukar kepada minit, kita darab dengan 60. Okey, jadi macam biasalah. 1/3 darab 60. Okey, jadi kita dapat 20 minit. 3 ni kita potong dengan 60. Okey, potong.
Dan kita akan dapat 20 minit. Sebab ni potong ni cikgu tak nak sentuh sangat. Sebab kita dah belajar. Jadi 1 dah 20, 20 per 1. Jadi dia jadi 20 minit sahaja. Jadi dekat sini 1/3 ni kita dah tukarkan jadi 20 minit. Dia akan jadi 20 tambah 20 tambah 50. Macam 2 tambah 5, 2 tambah 5, 7. Cuma dekat sini ada kosong. Okay, 2 tambah 5, 7. Tambah kosong sebelah dia. Jadi 70. Ataupun 20 tambah 50. Soalan sangat simple kan. 20 tambah 70. 50. 20 tambah 50. Jadi 70. Okey. Jadi jawapannya ialah 70 minit. Okey. Dekat sini cikgu nak highlightkan dekat sini. Okey, adakah 70 minit bersamaan dengan 1 jam 10 minit? Betul atau salah? Ini soalan kebat ya. Betul. Betul atau salah? Apa dia? Betul. Betul. Okey, betul. Kenapa betul? Macam mana boleh jadi betul? Cuba kongsikan. Syafi ke Naimi? Okey, Syafi lah. Okey, Syafi. Kenapa 70 minit bersamaan dengan 1 jam 10 minit? Macam mana Syafi dapat? Boleh terangkan dalam ayat Syafi. Okey, Syafi silakan. 60 minit dia 1 jam. Lepas tu 70 tolak 60 minit. Oh, baguslah Syafi. Syafi dah boleh jadi cikgu lah Syafi. Okey, terbaik Syafi, betul. Apa yang Syafi cakap tu sangat betul dan tak ada yang betul selain yang betul. Macam itu. Okey. 1 jam ialah 60 minit. Macam Syafi cakap tadi. Jadinya, kalau 70 minit, kita ada lebihan sebanyak 10 minit. Jadi, maksudnya dekat sini, 70 minit adalah bersamaan 1 jam 10 minit. Kalau kita ada 80 minit, contoh kita ada 80 minit, 80 minit bersamaan dengan 1 jam 20 minit. Sebab 1 jam ialah 60 minit. Kita ada 80 Contoh dekat sini cikgu buat 80 minit. Macam mana kita nak tahu dia berapa jam, berapa minit? Kita senang je tolak dengan 60. Sebab kita nak tengok berapa jam dia. Sifar 8 tolak 6, 2. Yang ini ialah 1 jam. Ini ialah minit. Jadi 1 jam, ni jam. 1 jam 20 minit. Itulah maksudnya. Okey. Okey, ini soal muka surat 145. 142 ya. 142. Okey, kita besarkan. Okey, ini melibatkan perpuluhan. Okey, perpuluhan. Jadi ini lebih kurang macam penyelesaian masalah sebab dia melibatkan ayat. Hitung jumlah tempoh masa bagi aktiviti membantu ibu di dapur dan menolong bapa membasuh kereta. Ada 2 ya dekat sini. Membantu ibu dan menolong bapa membasuh kereta. Dekat sini ada 2. Dia tak ada menyiram pokok kan. Jadi dekat sini awak kena baca betul-betul ya. Kadang-kadang awak terus tambah semua. Padahal soalan dia nak 2 aktiviti saja. Iaitu membantu ibu dan menolong bapa membasuh kereta. Dekat sini ialah melibatkan perpuluhan. Ya. Perpuluhan. Jadi dalam perpuluhan ni awak jangan risau. Walaupun topik masa ke, topik wang ke, topik apa-apa topik yang melibatkan perpuluhan, cara menambah dan menolak adalah sama. Sama. Okey, tak ada beza je. Yang bezanya cuma dia ada tambah dengan unit jam ke, unit ringgit Malaysia ke. Itu sahaja. Jadi yang dekat sini, perkara yang paling penting sekali, awak kena ingat ya, dalam kalau melibatkan perpuluhan, tambah dan tolak. Ini tambah dan tolak ya. Tambah dan tolak mesti samakan titik perpuluhan. Mesti samakan titik perpuluhan. Mesti samakan titik perpuluhan. Mesti samakan titik perpuluhan. Samakan titik perpuluhan. Ataupun awak terus buat titik perpuluhan. Okey. Sebab tambah dan tolak titik perpuluhannya mesti sama. Kalau bahagi ataupun darab, itu tak kisah. Okey, titik perpuluhan tambah dan tolak, ini ialah tambah. Okey, 1/5. Kita tambah dengan
0.75. Tak apa. Jangan risau kalau ada nombor yang tak cukup dekat sini. Kalau awak tengok dekat sini, alamak 5 ni tak ada pasangan kan? Sebenarnya, kita boleh tambahkan dengan sifar. Tambahkan dengan sifar. Kesalahan yang biasa kita buat, ya. Yang biasa kita buat, biasanya kita buat kosong. Sikit. Mana cikgu nak tulis ni? Okey, cikgu tulis kat sini, ya. Yang biasa kita buat ialah 0.75 tambah dengan 1.5. Sebab biasa kita dah biasa dengan bentuk lazim kan. Biasa kita akan susun nombor ke tepi. Jadi dekat sini dah salah sebenarnya. Sebab titik perpuluhan, cuba tengok. Patut titik perpuluhan lurus ke bawah. Tapi dia kat sini dah sengit. Yang ni kalau awak tengok nombor perpuluhan, titik perpuluhan tu dah sengit, maksudnya dah salah. Dah salah. Titik perpuluhan mesti selari kalau tambah dan tolak. Okey? Tambah dan tolak, titik perpuluhan mesti selari. Itu saja. Bila kita dah samakan titik perpuluhan, terus tambah, ya. Terus tambah. Sifar tambah 5, 5. 5 tambah 7, 12. 1 naik atas. 1 tambah 1, 2. Okey. Betul tak apa yang cikgu buat ni? Betul. Betul ke Naimi? Anda pasti? Apa kesalahan yang cikgu dah buat kat sini? Piravin nampak tak apa kesalahan yang cikgu buat dekat sini? Ada titik perpuluhan. Titik perpuluhan tak ada. Betul. Bagus. Tak ada titik perpuluhan. Okey, dekat sini tadi cikgu tak letakkan titik perpuluhan. Jadi itu pun boleh jadi satu kesalahan kepada cikgu. Okey. Dia akan jadikan jawapan kita tu tak tepat. Jawapan kita tu salah sama sekali. Padahal titik perpuluhannya, pengiraan semua kita buat betul. Tapi disebabkan kita tak ada titik perpuluhan, terus jadi salah. Okey, jadi terus kita tambahkan. Okey, kita tengok yang kedua pula. Kali ni dia melibatkan pecahan. Perpuluhan dan pecahan. Okey, berapakah tempoh dalam minit untuk aktiviti menolong bapa dan membasuh kereta, aktiviti menolong bapa membasuh kereta dan menyiram pokok bunga. Ada dua aktiviti, menolong bapa membasuh kereta dan menyiram bunga. Membantu bapa ialah 0.75 jam. Menyiram pokok bunga 1/4 jam. Jadi dekat sini kita kena tukarkan kepada minit. Ada dua cara, ya. Cara yang pertama, macam buku teks ni tunjukkan, okey. Dia tukarkan kepada minit terlebih dahulu. Cara yang kedua, kita tambahkan. Kita tambahkan jam 0.75 jam tambah 1/4 jam dan kemudian baru kita tukar kepada minit. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama yang buku teks tunjukkan, kalau macam kita nak tukar kepada jam, kalau kita nak tukarkan jam kepada minit, kita darab dengan 60. Sebetulnya kat sini dia darab dengan 60. Dia darabkan dengan 60. Okey. Cikgu pernah bagi tahu, ya. Cara cepat 1/4 ni cikgu pernah minta awak untuk hafal. 1/4 jam bersamaan dengan 15 minit, ya. Kalau 1/2, kalau 1/2, siapa ingat 1/2 jam? Cikgu nak tengok siapa ingat 1/2 jam. 1/2 ni sebenarnya separuh. Siapa ingat 1/2 berapa jam? Kalau separuh daripada jam. Okey, separuh. Okey, 1 jam 60. Separuh daripada 60. 30. Berapa? Betul-betul. Okey, Syafi, Naimi betul. Okey. Pravin jangan risau. Boleh jawab, Pravin. Jangan malu-malu, Pravin. Ketiga pun jangan malu-malu. Ketiga. Boleh terus menjawab, ya. Ketiga. Okey. Cikgu pernah terangkan cara cepat untuk kita ingat, ya. Untuk memudahkan kita membuat pengiraan dan mempercepatkan pengiraan kita. 1/2 bersamaan dengan 30. 1/4 bersamaan dengan 15 minit. 1/3 bersamaan dengan 20 minit. Okey, kita ada 1/4, ada 1/5. Kalau 1/5, dia 12 minit. Ada yang cikgu dah pernah buat. Nanti awak boleh semak nota-nota tersebut. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Jadi dekat sini, 45 tambah 15. Jadi 45 tambah 15 ialah 60 minit.
Ini dia tunjukkannya. 0.75 darab 60. Dia dapat 45. Tengok dekat sini cikgu cakap. Kalau titik perpuluhan tak kisah kita nak letak mana ya. Kalau kita mendarab. Darab dan bahagi kita tak perlu kisah sangat pasal titik perpuluhan. Cuma tambah dan tolak kita kena samakan titik perpuluhan. Sebelum kita menolak dan menambah. Jadi ini kita darab. Cumanya bila mendarab dan membahagi, perkara yang kita kena ingat ialah di mana kita patut letakkan titik perpuluhan. Jadi dekat sini titik perpuluhannya, sebelum titik perpuluhan kita ada 2 digit. Jadi jawapannya nanti kita kirakan 2 digit, 1, 2. Dan barulah kita letakkan titik perpuluhan. Macam dalam jawapan di sini, okey? Jadi sebab itulah kita dapat 45. Bukan 4,500, tapi 45 minit. Okey? Jadi kita dapatlah 45 dan 60. Kemudian kita tambahkan. Bila kita tambahkan, dapatlah kita 60 minit. Okey? Cara yang kedua. Cara yang kedua yang cikgu nak tunjukkan, cikgu padam dulu semua. Cara yang kedua ialah kita tambah dulu kemudian baru kita tukar kepada jam. Okey? Kepada minit. Okey. Kita tukarkan yang ni. Kita tukarkan 1/4 ni jadi perpuluhan. Okey? Dan cikgu pernah cakap ya. 1/2 bersamaan dengan 0.5. 1/4 bersamaan dengan 0.25. Okey. 3/4 bersamaan dengan 0.75. Kalau awak tengok dekat sini ya, dekat sini 0.75 ni sebenarnya ialah 3/4 jam. Okey. Tapi kita tak nak tukarkan 0.75. Okey, kalau 1/4 ialah 0.25. Dia sama dengan nilai dia. 1/4 nilai dia sama dengan 0.25. Jadi, bila dah sama dengan 1.25, cikgu padamkan dulu ya. Bagi mudah awak. Okey. Tadi cikgu buatkan 0.25 bersamaan dengan 1/4. Okey. Jadi dekat sini 1/4 ni kita boleh tukarkan dia jadi 0.25. Okey. 0.25. Jadi kita boleh tambahkan 0.75 tambah dengan 0.25. Kemudian awak tambahkan saja 5 tambah 5, 10. 1 naik atas. 1 tambah 7, 8, 9, 10. Okey, 1 naik atas dekat sini. 1. Dekat sini kita dapat 1. Ataupun bersamaan dengan 1 jam. Jawapan dia sebenarnya sama. Okey, 1 jam. Okey, 1 jam bersamaan dengan berapa minit? 1 jam ialah 60 minit. Jadi kita dapat jawapannya dekat sini ya. Ni 1 jam ni, 1 jam. Okey. Jadi kita dapat jawapan dia. Dua cara ya. Sama ada kita nak tambahkan jam tambah jam ataupun kita tukarkan kedua-dua ni jadi minit. 0.75 kita tukar jadi minit. 1/4 jam kita tukar kepada minit terlebih dahulu. Kemudian barulah kita tambah. Dia ada dua cara dekat situ. Okey. Okey, ni macam tadi. Tukarkan 1/4 jam kepada 0.25 jam. Kemudian tambah dengan 0.75 jam. Adakah jawapannya sama dengan jawapan di atas? Ya, sama ya. Okey, sebenarnya dah habis. Cikgu tak ada buat kuis dekat sini. Nanti cikgu bagi soalan dekat Google Form. Soalan tersebut kita akan bincangkan masa hari... kena tahu ya, sekarang ni jadual baru. Hari apa kita ada matematik? Cikgu dah tak pasti ya. Hari apa kita ada matematik minggu depan? Siapa tahu?
Sekejap cikgu cek. Alamak, tak ada pula handphone. Tak apalah. Yang penting minggu depan kita akan bincangkan jawapannya. Sebab cikgu tahu topik ni agak memeningkan sikit. Tapi tak apa, jangan risau. Kita buat bersama-sama. Okey? Hari Isnin ya? Okey, hari Isnin kita akan ada kelas matematik. Dan kita akan bincangkan mengenai jawapan yang kita dah buat ni. Okey? Okey, cikgu bagi Google Form. Mungkin lambat sikit. Nanti awak jawab soalan dalam Google Form tersebut ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sehingga berjumpa lagi ya pada minggu hadapan. Okey, terima kasih semua. Waalaikumsalam, Terima cikgu. kasih, cikgu. Bye. Sama-sama. Bye. Sama Naimi. Bye. Sama-sama Syafi. Bye Pravin. Bye, cikgu. Bye.